Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa kita lagi dalam PDPR Sains tahun 6. Untuk minggu ni, cikgu masih lagi fokus kepada tajuk mesin unit 12. Baik, cikgu, sebelum cikgu mulakan, cikgu harap murid dah isi kehadiran melalui pautan yang cikgu kongsikan. Cikgu juga berharap agar murid berada dalam keadaan yang sihat dan terhindar daripada wabak COVID serta patuh pada SOP walaupun di mana kamu berada. Baik, untuk minggu ni cikgu akan fokuskan kepada penciptaan mesin Lestari. Mengapa mesin Lestari dicipta? Apa kepentingannya dalam bidang pertanian dan perindustrian? Baik, kita lihat satu persatu. Baik, untuk minggu ni masih lagi di bawah tajuk mesin kompleks di mana cikgu akan tekankan pada 12.2.3 menjadi idea kepentingan penciptaan mesin yang lestari dari aspek penggunaan bahan, jangka hayat, penyelenggaraan, kos, mesra alam dan keselamatan. Baik, semua ni ada dalam buku teks. Awak boleh buka buku teks. Baik, cuba tonton dan fahamkan video ni, video mesin Lestari ni. Cuba awak fahamkan, Okey, dengar betul-betul situasi yang Michael dan Jeff sedang berjalan ke sekolah. Tiba-tiba, Jeff terlihat jam tangannya dan menyedari bahawa mereka sudah lewat ke sekolah. Mereka membuat keputusan untuk berlari ke penghentian bas yang terdekat dan menaiki bas ke sekolah. Nasib baik, mereka sempat menahan bas. Mesin seperti bas menjadikan kehidupan kita lebih mudah. Dalam kes ini, ia membolehkan Michael dan Jeff tiba ke sekolah dengan lebih cepat berbanding berlari. Selepas beberapa minit, bas itu tiba-tiba menjadi perlahan dan berhenti di pertengahan jalan. Nampaknya, bas telah rosak dan tidak akan ke mana-mana. Kasihan Michael dan Jeff, mereka mungkin akan terlewat ke sekolah. Walaupun mesin boleh meningkatkan kualiti hidup kita, adalah penting untuk memastikan bahawa mesin yang kita cipta adalah lestari, yang bermaksud dipercayai dan tahan lama. Tetapi, apakah yang membuatkan sesuatu mesin itu lestari? Sebuah mesin yang lestari tidak mudah rosak, menyediakan manfaat ekonomi, membuatkan kerja lebih mudah, selamat untuk digunakan, dan tidak menyebabkan kerosakan kepada alam sekitar. Penciptaan mesin adalah penting dalam pelbagai bidang, termasuk pertanian, industri, pengangkutan dan kehidupan seharian. Dalam bidang pertanian, membajak ladang dan menuai tanaman dilakukan secara manual pada masa dahulu. Hari ini, penciptaan mesin membolehkan petani melaksanakan tugas ini dengan lebih cepat dan mudah. Dalam pengangkutan, haiwan digunakan untuk membantu kita mengangkut barang dan bergerak pada masa dahulu. Hari ini, kenderaan pengangkutan moden membuatkan pengangkutan barang dan perjalanan lebih selamat dan lebih cekap. Mesin juga penting dalam pelbagai industri seperti penggerudian minyak, perlombongan, perhutanan dan pembuatan kerana mesin membuatkan kerja lebih cekap dan juga meningkatkan pengeluaran serta kualiti barangan. Akhir sekali, mesin membuatkan kehidupan seharian kita lebih selesa dan meningkatkan kualiti hidup kita. Sebagai contoh, dengan menggunakan pembesar vacuum dan bukannya menyapu dengan penyapu dan menggunakan kipas elektrik dan bukannya mengipas dengan tangan.
Baik, boleh faham video ni? Video ni dia terangkan tentang kebaikan penggunaan bagaimana sesebuah mesin tu dikategori sebagai mesin yang lestari dan betapa pentingnya kemajuan pembinaan mesin kompleks yang lestari ni dalam bidang pengangkutan, pertanian, perindustrian serta kehidupan seharian. Baik, daripada video ni kamu boleh tahu secara menyeluruh apa yang dimaksudkan dengan pembinaan mesin yang lestari. Okey, untuk itu berdasarkan video ni, cikgu cuba untuk Michael dan Jeff untuk terangkan atau huraikan sebersikit apa yang kamu telah tonton dan faham berkenaan video yang telah kamu dengar tadi. Baik, cuba tengok penciptaan mesin yang lestari. Mesin dicipta untuk membantu kita dalam menyelesaikan pelbagai kerja harian. Macam-macam lah, macam mesin basuh, tak perlu kita nak guna tangan. Kita sekarang dah ada mesin basuh. Kipas, tak perlu guna kipas pakai tangan lagi. Kita dah ada kipas, kita dah ada aircon. Dia membantu kita menyelesaikan pelbagai kerja lah. Memasak, tak perlu guna dapur kayu. Kita dah ada dapur elektrik. Itu membantu menyelesaikan pelbagai kerja. Itu adalah mesin yang lestari. Mesin yang lestari dicipta dari semasa ke semasa untuk memberikan lebih banyak manfaat pada manusia. Makin lama makin canggih. Contoh telefon. Contoh pengangkutan lah. Dulu pakai keldai. Sekarang dah ada kereta, dah ada motor, dah ada kereta api. Lepas tu dia lebih maju lagi, kereta api laju, kapal terbang, menjimatkan masa dan tenaga. Itu adalah penciptaan mesin yang lestari. Tapi perlu diingat apakah yang dimaksudkan dengan mesin lestari? Apa itu mesin lestari? Mesin yang lestari. Okey, cuba tengok ni Mesin yang lestari ialah mesin yang tahan lama dan tidak mudah rosak, menguntungkan
tidak memberi kesan buruk kepada alam sekitar, mudah dan selamat digunakan. Itu adalah ciri-ciri mesin yang lestari. Apa dia? Tahan lama, tidak mudah rosak, menguntungkan, tidak memberi kesan buruk kepada alam sekitar dan mudah dan selamat untuk digunakan. Ciri-ciri mesin yang lestari. Boleh ingat Baik, kita lihat lagi 6 kata kunci tentang mesin yang lestari. Ini yang kita bincangkan tadi. Mesin lestari ni dia mesti ada 3T 2MS. Apa tu 3T? T tahan lama. Yang kedua, T tidak mudah rosak. Yang ketiga, tidak memberi kesan buruk kepada alam sekitar. Yang keempat, menguntungkan. 2M menguntungkan. Yang kelima, mudah. Dan yang keenam, selamat digunakan. Yang ni awak kena ingat. Sekejap lagi dalam latihan awak kena senaraikan apa 3T 2MS ni. Faham Ciri-ciri mesin yang lestari. Baik, kita lihat lagi. Baik, mengapakah penciptaan mesin yang lestari penting kepada manusia? Okey, cuba perhatikan situasi. Okey, lihat Baik, bidang pertanian cikgu sentuh bidang pertanian semasa membajak tanah dulu kita pakai tajak ataupun kerbau. Tetapi bila dah ditingkatkan, kita menggunakan traktor untuk membajak tanah. Lebih cepat. Sebagai contoh, kalau guna kerbau nak bajak tanah memakan satu petak sawah tu memakan masa 1 hari. Tapi kalau guna traktor, mungkin mengambil masa 1 hingga 2 jam sahaja. Jimat masa Kalau bidang perindustrian, dulu bancuh simen secara manual. Awak kena ambil cangkul awak. Nak bancuh tu awak manual. Tapi sekarang penciptanya mixer ataupun mixer. Ni kita panggil mixer ataupun mesin mencampurkan membancuh simen. Pekerjaan jadi lebih mudah dan cepat. Faham Kalau dalam kehidupan seharian, contohnya kita nak mengasah pensel. Dulu pakai pisau bahaya bahaya dan amat leceh. Lepas tu dia keluarkan penggorek ataupun mesin pengasah pensel ni lebih mudah dan selamat. Itu adalah contoh-contoh mesin yang lestari lah. Dia mesin ringkas guna baji. Kita guna mesin kompleks pula. Dalam ni ada baji, ada roda dan gandar menjadikannya selamat dan dikategori sebagai mesin yang lestari. Contoh kalau dalam harian membasuh pakaian, dulu kita guna tangan, kena pergi ke sungai, duduk dalam bilik air. Sekarang tak lagi. Dengan adanya mesin basuh, dia memudahkan kerja, selamat dan banyak lagi kesan-kesan positif daripada penghasilan mesin yang lestari. Baik, penciptaan mesin yang lestari dalam bidang pertanian, perindustrian dan kehidupan seharian yang ditunjukkan tadi bertujuan, ada 6 tujuan penciptaan mesin iaitu memudahkan kerja, menjimatkan masa, menguntungkan, meningkatkan hasil. Macam memudahkan kerja ni, cikgu sentuh memudahkan kerja ni contohnya macam mesin basuh tadilah. Dulu susah nak gosok pakai tangan. Tapi kalau ada mesin basuh tu awak tekan-tekan je. Mudahkan kerja lah. Bila dah mudahkan kerja, yang kedua dia pergi kepada menjimatkan masa. Tak ambil masa yang lama. Ataupun dulu awak kena duduk dalam bilik air untuk basuh baju. Sekarang awak tekan-tekan je, awak boleh buat kerja lain. Mesin tu dia basuhkan baju awak. Kemudian menguntungkan. Contoh menguntungkan dalam bidang pertanian tu, hasil tuaian awak boleh dilakukan dengan cepat sebab masa untuk awak menanam disingkatkan. Jadi contoh selalu kalau awak guna kerbau, tanam bulan 1, bulan 6 baru dapat hasil. Tapi kalau guna traktor, dia lebih cepatkan kerja. Awak tanam bulan awak mungkin makan masa 2 hingga 3 bulan dah keluarkan hasil. Tapi kalau pakai kerbau 6 bulan sebab masa dia tu amat lama. Meningkatkan hasil.
pun boleh. Guna mesin, contoh mesin jahit. Awak pakai mesin jahit manual dan konvensional. Konvensional tu dia lebih mudah dan lebih cepat. Jadi daripada awak boleh hasilkan dalam masa 1 bulan tu 10 baju. Kalau guna mesin jahit yang konvensional dan berteknologi tinggi, awak boleh dalam masa sebulan tu awak boleh hasilkan 100 pasang baju sebagai contoh. Tidak meletihkan. Macam tadilah mesin basuh tadi ataupun periuk nasi. Tak perlu awak nak jaga api dia. Just basuh, tekan je butang on. Tak perlu nak jaga api. Dah nak, nasi tu dah nak masak, kena suraikan api, tak perlu. Kemudian boleh membuat banyak kerja dalam satu masa. Tengah basuh baju, awak boleh kemas rumah, boleh sapu lantai. Dia boleh buat 2 in 1. Awak boleh tinggalkan dia saja. Sebagai contoh. Baik. Tugasan. Tugasan dia mudah saja. Awak buat tugasan awak dalam buku sains panjang. Nanti cikgu akan kumpulkan buku ni. Sehingga tarikh yang diberitahulah. Okey, sebelum awak mula buat latihan, awak tulis tarikh dan hari pada bahagian atas. Okey, latihan 1, 6 tujuan penciptaan mesin yang lestari. Yang kita baru saja bincangkan tadi. Awak buatlah dalam bentuk peta minda boleh, tulis dalam bentuk senarai pun boleh. Untuk yang kedua, 6 kata kunci tentang mesin yang lestari. 3T 2MS tu apa tu? Tahan lama. Apa tu yang mula-mula tadi? Boleh Boleh buat dalam bentuk peta minda. Peta buih, tak ada masalah. Baik, itu saja. Kalau ada apa-apa, awak boleh PM secara personal di Telegram. InsyaAllah cikgu akan balas dengan cepatlah. Baik, kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih.